Cuba anda perhatikan pada sekeliling anda. Tidak kira jika anda berada pada halaman rumah atau ruang tamu, jika anda perasan, anda akan dapat melihat terdapat pelbagai objek yang berbeza dari segi rupa, saiz, jisim, warna dan macam-macam lagi. Tahukah anda bahawa pelbagai unsur ini menimbulkan kepelbagaian? Sekarang anda tahu. Dalam video ini akan dijelaskan apa itu kepelbagaian. Jadi, apa itu kepelbagaian? Secara definisi, kepelbagaian adalah prinsip rekaan yang merujuk kepada cara menggabungkan elemen-elemen seni untuk menghasilkan hubungan yang kompleks dan rumit. Secara mudahnya, kepelbagaian dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni yang pelbagai seperti garisan, rupa, bentuk dan warna dalam sesebuah gubahan. Sebagai contoh, gabungan kesemua unsur-unsur seni ini dapat menghasilkan kepelbagaian. Untuk lebih mudah lagi, kepelbagaian itu adalah pelbagai. Maknanya, terdapat pelbagai unsur dalam sesuatu gubahan. Seterusnya, terdapat beberapa ciri kepelbagaian. Kepelbagaian pada alam semula jadi dan objek buatan manusia dapat menceriakan kehidupan dan memberi pelbagai variasi keindahan. Kepelbagaian juga digunakan dalam penghasilan karya seni. Ciri-ciri kepelbagaian boleh dipecahkan kepada tiga, iaitu alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Pertama sekali adalah ciri-ciri kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. Contoh yang pertama adalah kepelbagaian dari segi rupa bentuk. Jika anda perhatikan, rupa dan bentuk yang terdapat pada binatang dan tumbuhan di dalam gambar ini adalah berbeza antara satu sama lain, menjadikannya pelbagai. Contoh yang kedua adalah kepelbagaian corak yang terdapat pada badan rama-rama. Jika anda perhatikan, corak-corak yang terdapat pada sayap ini adalah pelbagai dari segi rupa. Seterusnya adalah ciri kepelbagaian yang terdapat pada objek buatan manusia. Pertama adalah kepelbagaian pada reka bentuk. Di dalam gambar ini menunjukkan rekaan bentuk bangunan yang pelbagai. Ada yang berbentuk petak, ada yang berbentuk silinder, ada yang berkembar dan sebagainya. Semuanya berada di dalam satu gubahan, menjadikannya pelbagai. Contoh yang kedua adalah kepelbagaian corak yang terdapat pada badan wau. Wau adalah salah satu alatan buatan manusia yang mengaplikasikan corak. Jika anda perhatikan, terdapat pelbagai corak pada badan wau ini, menjadikannya kelihatan cantik dan menarik. Dan yang terakhir adalah kepelbagaian dalam karya seni visual. Contoh pertama adalah kepelbagaian dalam karya seni halus. Berdasarkan kepada karya bertajuk Wayang Kulit Figure oleh Nik Zainal Abidin, kita dapat melihat terdapat pelbagai jenis dan rupa wayang kulit digabungkan dalam satu hasil karya. Contoh yang kedua adalah kepelbagaian dalam karya seni grafik. Kali ini, sama seperti contoh sebelumnya, pelbagai jenis rupa, warna, bentuk dan tulisan digabungkan dalam satu gubahan, tetapi kali ini dengan menggunakan teknik seni grafik. Seterusnya, kita masuk kepada fungsi kepelbagaian. Sesebuah gubahan akan kelihatan lebih menarik jika pengkarya mengaplikasikan prinsip kepelbagaian dalam penghasilan karyanya. Berikut adalah antara fungsi kepelbagaian dalam karya seni visual. Yang pertama adalah kepelbagaian dapat memberi gaya, variasi dan tenaga dalam sesebuah gubahan. Dalam erti kata lain, apabila kepelbagaian diaplikasikan dalam sesuatu gubahan, sebagai contoh di dalam karya seni yang bertajuk Kelambu oleh Zulkifli Buyung ini, di mana terdapat pelbagai jenis bentuk, rupa dan warna yang berbeza, ia akan kelihatan lebih bertenaga, bergaya dan penuh variasi.
Fungsi kepelbagaian yang kedua adalah untuk memberi daya tarikan. Sebagai contoh seperti poster ini, berbanding dengan poster yang kosong yang mengandungi tulisan semata-mata, poster ini kelihatan lebih menarik di mata pemerhati kerana ianya mempunyai pelbagai variasi, iaitu gabungan antara pelbagai jenis unsur seni. Fungsi kepelbagaian yang ketiga adalah untuk mengelakkan kebosanan. Jika kita melihat pada karya seni oleh Abdul Latif Muhyiddin yang bertajuk Pagur-Pagur ini, ia mempunyai kepelbagaian pada rencang warna dan corak, membuatkan penonton dapat melihat kepada banyak benda di dalam lukisan ini, sekaligus mengelakkan penonton menjadi bosan. Jadi kita telah sampai ke penghujung video. Setelah mempelajari sedikit tentang apa itu kepelbagaian, diharapkan penonton dapat melihat sekeliling dengan penuh penghayatan dan dapat lebih bersyukur dengan keindahan alam sekeliling. Selain itu, diharapkan penonton juga dapat memanfaatkan kefahaman tentang unsur kepelbagaian ini dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam penghasilan karya seni, supaya ianya kelihatan lebih menarik, tidak membosankan dan mempunyai pelbagai variasi.